effective length. Yang ni kita kena cari LO dia sebelum masukkan dalam formula lambda actual tu. Okay. So first, okay, kita kena cari lambda actual. Ni pun saya dah share dah dekat awak. Sekejap saya offkan ni sekejap. Tutup presentation sekejap sebab ada yang configuration sekejap. Sekejap. Okay. Tak boleh. Okay. Jawapan dia dah ada kat sini, cuma saya nak explain lah. Okay. So yang ni soalan example 3. Okay, semua ni dah tak habis narita. Example, okay, classification of column for biaxial moment my not equal to mzz. Biaxial moment maksud dia, okay, biaxial moment or biaxial maksud dia ada moment pada my and mz. Kalau uni-axial maksud dia ada moment salah satu je, sama ada my ataupun mz moment ada. Okay. Moment ni terhasil daripada beam. Okay. Loading daripada moment adalah daripada beam. Sama NED ni pun adalah load beam daripada shear force beam. Yang ni adalah moment daripada beam. Kalau dia banyak layer, so dia akan total akan dapat banyak lah. Okay. So ni kita panggil dia NED. Yang ni adalah nilai moment. So ni positif, ni negatif. Ni positif, ni negatif. Okay. Sekejap, ni banyak lah pula. Sorry, mak saya. Okay. Okay. So, yang ni M positif, M negatif. Okay. So, YY axis. Kalau yang ni YY axis, kita panggil dia sebagai minor axis. Yang ni minor. Kalau ZZ adalah major. Kalau soalan cakap design for minor axis, so design for YY axis. Major axis adalah ZZ. Okay. So kita ada dua, so ni line kita, so kat sini adalah YY. Yang ni adalah ZZ. Okay. So first kita ambil dulu detail, so kita ada kolom detail B time H for 500 darab 400. Kalau dekat YY, nilai B adalah lagi besar daripada nilai H.
kalau dekat ZZ, nilai H adalah lagi besar daripada nilai B. Maksud saya kalau dia bagi kolom, dia cakap column size. Okay, ni column size 400, 500. Kalau dekat YY, so for 500 akan jadi B, yang kecil ni akan jadi H. Sebab tu jadi 500 times 400. Kalau dekat ZZ, okay, nilai H tu lagi besar, okay, B lagi kecil. Nanti awak punya kat sini. Yang ni B lagi kecil daripada H. Kalau Y, ni, kalau dia pada ZZ. Okay. Dia akan effect masa kira nilai I nanti, nilai B, nilai I ni akan lain. Okay. So yang ni kena ingat. Ni mudah. Okay. Lepas tu kita kena tahu adalah clear height. Yang dia bagi height adalah 500. So clear height means dia, kalau dia bagi height, okay, ni kita punya kolom. Kita punya kolom. Okay. Lepas tu ada beam kat sini. Ada beam kat sini. Ni beam kita. Okay. So height tu adalah daripada sini sampai sini lah biasanya. Yang 5 meter. Okay. So kita clear height sini sampai sini. Okay. So kita kena tolak H beam. Okay. Macam mana nak tahu tolak macam mana? So kalau kita kira pada YY, okay, so mata kita kena berada dekat sini. Ni mata kita. Okay, ni mata kita. So kita tengok beam yang ni yang kita nampak. Okay, so tolak nilai H yang ni. HB ni, B times H. So H 450. Dapatlah clear height 4550. Kalau bila kita kira dekat ZZ, mata kita, ni mata kita dekat sini. Okay, ni mata kita. Ni mata kita. Okay. So kita nampak beam yang ni. So size dia sama. Okay. Kalau size dia berbeza, so clear height dia ada dua lah. So ni B, ni H. So divide minus 250, dapat 4750 mm. Kalau tak faham, bagi tahu tau. Madam. Ya. Untuk column size tu kan, 400 kali 500 tu, macam mana kita nak tahu mana B, mana H? Okay. Ni saya cakap, kalau pada sini, B dia macam ni kan, ni B betul. Ni B, ni H. Kolom. Ni pun sama. B, H. Okay. So kalau kat sini, kalau dia bagi saiz macam ni, kalau pada YY, kalau yang besar antara 400 dengan 500, so 500 tu lagi besar, so yang ni akan jadi B. Yang 500 tu, B dia memang macam ni, tapi 500 B, H dia adalah 400. Kalau yang ni 400 adalah B, 500 adalah H. Contoh dia bagi soalan 600 darab 400. Berapa nilai B kat sini? Ni, bagi 600 dengan 400. Berapa nilai B kat sini? Nilai B 600. Betul. B kat sini? 400. Betul. Alright. Faham. Faham tak? Kalau YY ni, dia mesti B dia nilai yang besar, H tu nilai yang kecil. Kalau ZZ, B tu nilai yang kecil, H tu nilai yang besar. Sebab dia kira direction dia, moment dia. Boleh? Boleh, madam. Okay. So pada yang ni, pada YY, okay, pada YY kita ada beam 300,
450. P yang ni lah. P yang ni. Okay. Untuk yang ni, L dia daripada sini sampai sini. L dia kira next to next column. Kat sini ada column. Kalau macam ni intersection ni ada column. So dia akan sampai kepada next column. Kalau beam ni tak ada, okay, kalau beam ni tak ada, so L dia sampai sini, sampai ke C. Okay, sampai to the next column ataupun next secondary primary beam. Okay, so L dia adalah 3000. Moment of inertia kita masuk dia BH cube over L over 12. Sorry. Okay, dapat nilai I column dengan I beam. Ini pun sama. Okay. Lepas tu kita kira effective length. Kita ada formula. Awak boleh, formula ni tak perlu hafal tau. Ada dalam appendix muka surat 25. Kita punya design untuk check slenderness ratio pada page 24. Lambda limit equal to lambda dot bahagi dengan I radius of gradation. Sebenarnya ada ni. Start muka surat 24 sampai untuk classification 26. Madam, soalan lagi satu. Ya. B dengan H tu kan kita ikut size beam kan actually kan. So kata kalau dia punya Y axis dengan X axis tu dia punya size beam sama? Size beam ni yang sama. So clear height dia ni sama. B dengan H dia akan sama kan? Tak. Dia size column tu lain, size beam tu lain. Dia kalau size beam dekat sini 300 darab 450, kat sini pun 300 darab 450. Yang akan effect adalah clear height dia dengan I beam. Faham tak? Column dia ada size dia, beam lain. Maksudnya madam size column B dengan H tu takkan sama lah? Boleh square, maksud boleh sama. Tapi dia nilai B dengan H column dia tak bergantung kepada beam size, dia column size lah. Ke saya yang tak faham awak? Betul ke? Ke saya yang tak faham awak tanya? Soalan saya madam jawab. Dia kalau kata okey, column, kalau column dia memang first kita akan column bila kita design, kalau design betul lah, kalau design first kita akan propose column tu dia adalah bentuk yang sama. Okey, contohlah 400 darab 400. Kita akan provide dia bentuk yang sama. Kenapa? Supaya ni dia punya buckling ataupun apa kita check dia sama. Okey. Dia bila dia effect moment dia akan both side dia tu sama. Berbanding dengan kalau dia lain. Tapi katalah arkitek ni okey, dia tak nak kolom awak ni terkeluar, nampak tiba-tiba terkeluar kat sini. Okey, dia tak nak kolom awak ni terkeluar. Kalau awak buat 400 darab 400, kolom awak ni akan terkeluar ke dalam rumah. Nampak? Dari dalam rumah awak tu akan nampak kolom. Dia tak nak. Madam jap, Diana tutup mic jap. Sekejap, saya tutupkan mic dia. Dah. Okay, so kita terpaksa propose
kita terpaksa propose, mungkin yang ni akan jadi 200. So yang ni akan jadi 600. Supaya kolom ni akan berada sama saiz dengan beam ataupun sama saiz tebal dia dengan kita punya wall. Supaya tak nampak kalau macam ni. Yang ni memang bagus. Kalau boleh propose saiz yang sama B dengan H tu bagus. Kalau tak boleh kita terpaksa lah buat line B, line H. Yang ni. Sebab tu kita ada checking dia. Tu maksud saya B dengan H kolom ni dia lain, beam lain. Kalau tengok 3D, yang ni yang banyak silap masa jawab soalan test baru ni. Awak ambil nilai H adalah H span bukan H beam. Sekejap saya lukis 3D. Tak ada kosong pun. Contoh kat sini. Ni. Entah. Ni. Yang 3D yang tadi. Ni kolom kita. Ni kolom. So ni B dengan H dia. Okay. Beam tu yang bersambung kat sini. Ni beam. Ni beam. So ni adalah H beam, ni adalah B beam. Sama dengan yang dekat sini kalau kata bersambung. So ni adalah B beam dekat bawah ni. So yang ni akan jadi H beam. So nilai B beam, B dengan H bagi kolom takkan samalah B dengan H bagi beam. Kecuali memang yang ni dia design, okay, 200, 200. Yang ni pun 200, 200. Mungkinlah sama. Tapi jarang lah. Biasa beam nilai H lagi tinggi daripada nilai B. H untuk beam. Faham tak? Faham, madam? Okey. Saya takut saya tak menjawab. Menjawab ke persoalan awak? Menjawab. Okey. Pasal awak kira moment of inertia. Okey, yang ni masuk je formula I. And then kira effective length. Okey, LO, kita ada formula ni dalam 2.5 dia ada dua, brace member ataupun unbraced member lah. Kalau brace guna question 5.7, kalau unbraced guna 5.7G, kalau brace 5.7F. Okay, so kita ada formula 0.5L. Okay. L ni adalah L clear height ataupun ni L yang kita kira kat sini, clear height. Okay. 1 tambah K1 bahagi 0.45 tambah K1. Yang ni sama untuk K2. So kita kena dapatkan nilai K. Okay. So kita ada K kolom dengan K beam 1. Untuk yang ni, awak tengok kalau beza X, Y dengan Z. Yang ni dia ada nilai K dia, K beam dia 1 je. Yang ni ada 2. Kenapa? Kalau awak faham yang saya explain tadi, kenapa dekat YY dia ada 1 je K beam, dekat ZZ dia ada 2, K beam 1, K B 2. Sebab zigzag ada 2 beam. Dua beam kat mana? Apa soalan madam tadi? Kenapa kat sini, dekat YY ni kita ada K beam 1, yang ni ada K beam 1, K beam 2.
Sebab kita ambil kolom dekat A2 kan. Betul, kita ambil kolom dekat A2. So kita dapat beam ada dia 2 beam. dekat bila pandangan ZZ ada 2 beam. Betul. Okey. Betul. Sebab yang ni pandangan bila kita buat YY, pandangan mata kita kat sini kan. Okay. Bila kita tengok daripada sini, ni mata kita kat sini, kita tengok daripada sini, dia akan ada satu beam yang ni je. Yang ni dia tak ada beam. Sebab tu dia ada KB 1 je untuk YY. Tapi kalau ZZ, mata kita dekat sini, okey. So kita ada KB1, kita ada KB2 sebab ada beam 1 kat sini, beam 2 kat sini. Sebab tu dia ada K beam 1, K beam 2. Dia berbeza, okey, sebab I dia nilai yang sama sebab saiz dia sama. Nilai I beam dia sama sebab yang ni sama 250 darab 200 darab 250. So yang ni pun 200 darab 250. Kalau yang ni saiz lain, yang ni saiz lain, so I dia akan berbeza lah. Tapi jaranglah orang buat satu continuous beam with different size lah. Biasanya akan sama size lah kalau continuous beam. Sebab kita design as one beam lah kalau continuous beam. Dia bukan design satu-satu. Okay. So yang ni, yang beza dia adalah nilai L dia. Kalau yang ni 4 meter, yang ni 4,500. L harus diingat, mesti ambil daripada center beam, center to center. L mesti center to center untuk nilai L. Sama dengan yang ni. Bukan center to the end. Dia mesti center to the center. Kalau dia bagi center to the end, so awak kena tolak half beam. Nilai half beam. Yang ni. L ni dia mesti center to center. Okay. So yang sebab tu yang ni ada KB1, K beam 1, yang ni ada K beam 1 dan K beam 2. So K1 equal to K2. Okay. Yang ni memang formula dia. Ni memang formula dia. Ada dalam appendix page 25 tu. Okay. K1 equal to K2 equal to K kolom bahagi 2 jumlah K beam. Yang ni, okay, dia ada satu je lah total dia sebab dia ada satu beam. Kalau macam dekat ZZ ni, dia akan ada 2. Sebab dia beam 1 dengan beam 2. Okay, so darab dapatkan ni masuk dalam formula ni. Once kita dah ada nilai K, kita boleh dapat nilai L0. Okay, so L0Y bahagi dengan IY. IY adalah I radius of rotation, I kolom bahagi A kolom. A adalah B time H untuk kolom. Sama lah yang ni. B time H, so B kita adalah 400 times 500. Yang ni pun sama, so kalau tebal, yang ni lagi besar, sorry. Yang ni 500 times 400, yang ni 500, 400. Yang ni pun sama, so 400 times 500. Pun jawapan dia sama, dapat 200 darab 10 kuasa 3. Okay, so nilai AC dia adalah sama. So dapat lambda actual. Nilai lambda actual. Dah dapat lambda actual. Okey, kita cari lambda limit. Okey, lambda limit A sama dengan 0.7. Yang ni ada formula dia dekat page 26. Okey, simplified criteria for second order effect, slenderness iteration for isolated member. So lambda limit 20 times A times B times C bahagi dengan square root N. So dalam tu ni tak perlu hafal tau, ni memang dah ada. Okay. So A equal to 0.7. Tak payah kira sebab kita. Okay. B
B equal to 1.7. Okay. C sama dengan 1.7. Okay. Untuk brace tolak RM. Okay. Kalau kita ada moment, so kita kena tolak RM. Kalau tak ada moment, boleh ambil 1.7. Okay. Kalau arm brace adalah 0.7. So 1.7, okay, tolak RM. Macam mana nak dapat RM? RM kita ada formula M1 bahagi M2. So M2 mesti adalah nilai yang lagi besar daripada M1. Yang ni M2 mesti lagi besar, M2 mesti lagi besar M1. Tak kisah, okay, yang ni sama ada 60, 80. Kalau macam ni, yang ni 80, 60. Positif, negatif, positif, negatif. Tak kisah dia negatif 80, so masa nak tentukan M2 dengan M1 ni, abaikan dulu negatif dia. So kalau macam ni, yang ni M2 lah, so 80 ni akan jadi M2, 60 ni akan jadi M1. Okay. So divide, so dia mesti ada one positive, one negative. So this one must, RM answer must in negative lah, 0.75. So we have formula 1.7 minus RM equal to 1.7 minus minus, so become plus. Dapat 2.45. Kira NED, NED as a load. Okay, dalam kilonewton, so tukar kepada Newton. Sebab FCD ni, FCK kita ni Newton. Okay, 400 darab 500 dapat yang ni. Masuk je dalam formula ni dapat. Yang ni dia ada silap sikit. Sebab yang ni dia dapat 28.786. So sepatutnya lambda actual dia adalah 28.786. Lambda limit dia adalah 30.678. Lambda limit dia. So lambda limit lagi besar daripada plus 1. Ni silap. So short column lah. Yang ni betul. Yang ni pun sama. Yang ni betul lah. Jawapan sama. Yang ni je lain sikit. Sebelum bertukar kot. Boleh ke? Dalam ni, okay, dia dah, ni banyak example. Ni kira example yang kritikal lah, yang case dia banyak. Kalau yang sebelum ni, yang ni dia kira sekali je lambda limit. Kenapa? Sebab nilai moment dia adalah sama. MZ equal to MY. So nilai moment dia sama, so dia kira sekali je lah untuk lambda limit. Yang ni awak boleh go through lah, saya takkan go through satu-satu. Okay. Yang ni pun sama, yang ni ada moment dia satu je. Okay. Ini boleh tengok untuk study B dengan ni short note. So this week kita habis untuk classification slender and short column. Ada soalan? Minggu depan baru kita masuk design. Ni belum design lagi, ni baru classification. Ada soalan untuk classification of column? Tak ada. Okey. Apa? Kalau tak ada, saya ada bukan pesanan penaja, pesanan dari saya. Okey. Test saya dah maki. Result tak memberangsangkan. Average markah adalah antara 16 hingga 18 per 33. Average markah yang dapat, boleh kira yang dapat 20 ke atas. 20 ke atas tu sangat boleh kira. So, okay. So, disebabkan result yang tak memberangsangkan, saya akan bagi tutorial dan setiap tutorial tu perlu dihantar. Okay, kena kejam lah sikit kan. Okay.
Tapi bukan setiap minggu. Saya akan buat rotation. Okay. Rotation means saya akan buat satu jadual. Okay, saya akan bahagikan. Kita dah minggu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada lagi 7 minggu. 6 minggu lah, tak termasuk minggu ni. So siapa dia yang nama dia kena buat tutorial pada minggu tu, dia kena hantar. Yang lain digalakkan buat, tapi siapa dia yang kena nama dia pada minggu tu, dia wajib hantarlah kepada saya. Dan saya akan check. Okay. Dan saya akan share betul atau salah. Salah pun tak apa, jangan bimbang, kita akan betulkan yang mana salah. Okay. Supaya semua orang tahulah. Okay. Saya harap dengan cara ni dapat membantu awak lagi faham lah. Okay. Kalau dalam kelas, kalau face to face memang saya akan tunggu awak buat satu-satu. Tapi kalau yang macam ni saya tak nak tunggu awak buat satu-satu. Dia memang saya takut awak tak buat pun macam tu. Okay, kalau saya ajar dulu memang saya 2 jam kelas tu siap satu example. Macam tu memang student akan buat daripada A sampai habis, sampai lukis detailing semasa kelas. Tapi yang ni memang saya tahu tak efektif untuk buat lah. Okay, saya akan share esok jadual tu bersama tutorial lah. So siapa yang kena pada minggu ni wajib hantarlah soalan tutorial, jawapan tutorial tu kepada saya. Okay. Tak semua tu pun sepanjang 14 minggu ni sekali je lah seorang yang kena. Macam tu lah lebih kurang. Sekali seorang je. Tapi ya. Tes hari tu 30% kan? 20. Oh 20. Okay. So average dapat 10% je lah. Assume, tapi ada yang teruk dapat 8 je, daripada 33 tu 8 je. Maka sedikit mengecewakan lah sebenarnya. Kan? Tapi sebab average maka sama, mungkin salah saya lah yang tak tahu, salah saya yang tak, mungkin saya baru lagi ajar benda ni, so mungkin saya tak tahu nak cater macam mana. So mungkin penyampaian saya yang tak sampai. So ni inisiatif saya lah untuk tutorial ni. Harap tak membebankan lah. So sepanjang 14 minggu ni setiap orang mesti hantar satu tutorial lah kepada saya. Okay. Boleh. Okay. Ataupun faktor perbincangan semasa test pun tak tahu. Kalau seorang betul, semua betul. Kalau seorang salah, semua salah. Sekelas salah. Saya pun tak tahu kenapa. So that's all lah. Okay. Best sikit hari ni kan. Okay. Ada soalan lagi? Okay, soalan. Okay. Irfan Nanti Meda akan kasih tahu markah ke? akan bagi tahu markah? Tak. Sampai final, sampai dapat result. Ya, betul. Untuk yang ni tak, sebab yang ni dikira sebagai item final exam. Untuk test tu, dikira sebagai item final exam. Final exam awak 60% kan? So 20% untuk test satu baru ni. Nanti yang test fizikal masa face to face bulan 2 tu. Yang tu 40%. So yang ni memang saya tak boleh bagi tahu markah lah untuk yang ni. Nanti kita ada assignment yang 40% tu, yang tu boleh. Yang tu saya boleh bagi tahu markah berapa. Yang carry mark tu. Yang ni tak boleh. Assignment tu grouping madam? Setakat ni belum decide lagi. Tak ada arahan dikeluarkan lagi, soalan pun tak dikeluarkan lagi. Nanti once dapat saya akan brief dululah. Dia ada satu je ke ada berapa assignment? Satu je madam? Saya rasa satu je. Dia ada kiranya ada 2 lagi lah assignment, satu assignment ataupun satu assignment 30% dengan 10%. Satu RC, satu steel punya. Kalau tak silap lah. Saya sekarang pun belum dapat lagi daripada RP. Masih menunggu, masih menanti. Lagi, ada soalan lagi ke? Tak ada. Okey, minggu depan kita sambung design. Minggu depan baru kita masuk design column. Hari ni baru classification. Minggu depan kita masuk design column. Okey?
So, sekejap nak ambil attendance. 24, 25. Dekat UFIT. Yang untuk test 2 tu dia tak ada kaitan dengan test 1 kan. Maksudnya test 1 dia tak ada lagi kan. Anda faham tak? Faham? Betul? Kalau dah masuk tak adalah, maknanya kalau slab tu dia tak keluar dah lah dalam test 2. Tapi slab tu dah tak masuk dah. Dia dah tak uji dah untuk topik slab. Lagi? Ada soalan? Tak ada? Jangan bimbang lah. Yang tu baru 20% je. Awak dapat 10% tu kira okey lah. So nanti yang another ni nanti baru kita continue lagi baik. Okay? Don't worry. Okay. Saya takut saya je yang ajar awak tak faham sebab macam ni kan. Kalau saya ajar dalam kelas tu senang. Saya boleh nampak student boleh buat ke tak buat ke, dia tulis ke tak tulis ke. Macam tu. Tapi kalau macam ni agak sukar lah. Okay. Okay, thank you class for today. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam.